Okey, siapa yang perlu dokumen hibah? Sebelum ni kita dah sebut perbezaan di antara hibah dan juga wasiat. Wasiat saya dah beritahu dia ada dua fungsi wasiat, ya. Iaitu wasiat ni fungsi dia yang pertama ialah pelantikan wasi. Pelantikan wasi ni berkait dengan mahkamah dan undang-undang sivil. Maknanya saya lantik isteri saya sebagai wasi, isteri saya memohon surat kuasa mentadbir daripada pejabat pesaka kecil ataupun daripada mahkamah tinggi sivil. Itu fungsi wasi. Yang kedua ialah fungsi agihan 1/3, yang mana kita memberikan harta kita 1/3 kepada pusat tahfiz, rumah anak yatim, anak angkat, anak tiri, iaitu pihak-pihak yang tidak menerima harta pusaka. Jadi wasiat ini dia sahaja fungsinya. Ini sahaja wasiat, ya. Hibah, kita nak bagi harta kepada siapa, bagilah, tak ada masalah. Wasiat tadi saya sebut, dia terhad 1/3. Bukan waris saja. Maknanya pihak yang tidak menerima harta pusaka. Tetapi hibah, nak bagi kepada siapa pun, bagilah. Nak bagi kepada anak, nak bagi kepada isteri, nak bagi kepada anak angkat, nak bagi kepada boyfriend, nak bagi kepada girlfriend, best friend forever, BFF, bagilah. Sebab apa? Sebab hibah itu, ya, kuat kuasanya semasa hidup. Semasa hidup ni saya dah jelaskan sebelum ni, ya. Ramli Splice Technology. Okey. Waalaikumsalam Puan Zara, sihat. Hibah kuat kuasanya semasa hidup. Ya, jadi harta saya ulang balik pada mungkin kawan-kawan yang ni, berulang sikit je. Saya ada jam. Jam ni sekarang saya masih hidup. Jam ni saya yang punya. Jadi saya cakap dengan anak saya, "Along, ayah hibahkan jam ini kepada kamu." Nah, anak saya pun sambut jam ni, kata, "Ayah, saya terima." Maka hibah itu sudah pun sah. Sebab apa? Rukunnya sudah lengkap. Khobatnya juga sudah lengkap. Khobat ni maksudnya penguasaan ke atas harta. Anak saya dah pegang jam tu, dia pakai, maka sudah pun lengkap, ya. Tapi selepas tu saya cakap, ni ayah nak pergi kedai kejap, pinjam sekejap lah jam tadi. Saya pun pinjam jam tu. Tetapi bila saya pinjam, jam itu bukan lagi saya punya. Saya pinjam daripada anak saya. Kan tadi saya dah bagi, maka dah jadi hak dia. Pulang balik, pinjam balik kat saya pakai, saya mati. Jam ini bukan harta pusaka saya. Jam ni memang harta yang saya telah hibah kepada anak saya semasa saya hidup. Jadi hibah kuat kuasanya semasa hidup. Nak bagi banyak mana pun, bagilah. Nak bagi kepada siapa pun, bagilah. Tak ada masalah. Asalkan rukun dan syarat khobatnya terlaksana. Di Mahkamah Syariah, ya, Wasiat Shop telah membuat hibah semenjak tahun 2004. Wasiat Shop adalah syarikat amanah yang pertama di Malaysia yang menguruskan hibah. Tahun 2004, tahun 2005 kita dapat perintah pengesahan hibah dari Mahkamah Tinggi Syariah Alor Star Kedah, yang perintahnya, hakimnya di masa itu ialah Tuan Haji Sheikh Abdul Rahman, yang sekarang merupakan Ketua Hakim Syariah Tok Syekh, orang panggil Tok Syekh, Tok Syekh, Datuk Syekh Abdul Rahman. 2005 Wasiat Shop dah mendapat perintah hibah. Kami bukan cerita hibah sekadar teori. Kami bukan cerita hibah sekadar kita dengar-dengar orang ni cakap macam ni, orang ni cakap ni. Kami cerita pasal hibah daripada pengalaman aplikasi kami semenjak 2004. Ini pun satu juga yang ada perbezaan dengan syarikat amanah dengan syarikat bukan amanah tadi. Syarikat bukan amanah ni dia trial and error. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Lepas tu bila ditanya, orang tanya tentang adakah dokumen yang dibuat oleh syarikat bukan amanah ni patuh syariah, sah mengikut hukum syarak, kan? Jawapan dia kata, kita bawa lah pergi Mahkamah Syariah, baru kita usah ke tak sah. Masa tu orang tu pun dah mati, kan? Masa tu baru nak tahu sah atau tidak. Wasiat Shop kita dah tahu sah daripada tahun 2004. Kan? So jangan ambil risiko, tuan-tuan. Ya, jadi itu beza hibah dengan beza wasiat. Terus kita masuk kepada siapa yang memerlukan hibah. Ya, sebab ramai dah tanya bila nak cerita ni, introduction nama benar. Okey, yang pertama, golongan yang memerlukan hibah. Bukan semua orang perlukan hibah. Ini saya cerita satu persatu secara spesifik dan kenapa. Pasangan yang tiada anak. Ya, orang macam ni memerlukan hibah. Kenapa orang macam ni memerlukan hibah? Orang macam ni dalam pengalaman saya, dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun nampak di sekeliling masyarakat kita, kan. Orang macam ni, pasangan yang tidak ada anak ni, kenapa diperlukan hibah? Biasanya pasangan yang tidak ada anak ni rezekinya banyak. Allah tak kurniakan rezeki anak, tapi Allah bagi rezeki lain. Ya, wang tunainya banyak, rumahnya banyak, ada rumah sewa, ahli perniagaan, businessman, ya, rezeki harta banyak, tapi Allah tak kurniakan anak. Ya. Mana gambar Tuan Haji? Gambar apa? Oh, tak dapat gambar ke? Dapat suara je. Orang lain semua okey?
Oh, nampak langsir. Masya Allah. Ini studio, mini studio saya ni. Ya? Okey. Pasangan yang tidak ada anak. Ramai tak kawan-kawan kita, adik-beradik kita yang berada pada kedudukan macam ni? Ramai. Apa kesannya pasangan yang tidak ada? Pasangan yang tidak ada anak, katakanlah suami meninggal dunia. Bila suami meninggal dunia, mengikut hukum faraid, bahagian isteri ni hanyalah 1/4 sahaja. 1/4. Ya? 250,000 daripada 1 juta. Inilah dia bahagian isteri. Ya? 3/4 baki pergi mana? Baki tu kalau ibu bapa dia masih ada, ibu bapa dia akan habiskan. Tetapi ikut logik akal, biasa ibu bapa pergi dulu daripada anak lah. Jadi kalau katakan isteri 3/4, ada 1/4, ada baki 3/4. 3/4 ni pergi mana? 3/4 ni pergi kepada adik-beradik suami, sekiranya ibu bapa ni telah lama meninggal dunia. Kita ambil senario, sebab saya bukan nak bercerita secara spesifik tentang faraid. Kita ambil senario umum lah. Senario umum biasanya mak bapak meninggal dunia lebih awal lah. Ini saya ada jumpa satu kes seorang makcik dulu ni di Pulau Pinang. Saya suka cerita. Orang yang pernah dengar cerita ni, dengarlah lagi sekali. Tapi saya suka cerita ni sebab ini pengalaman saya. Makcik ni selepas saya habis berceramah di satu masjid di Pulau Pinang. Saya dulu saya memang banyak berceramah di masjid-masjid di seluruh Malaysia. Ya, termasuk juga di Brunei pun saya pernah pergi. Ya, jadi bila pergi ke masjid tu, habis ceramah ni makcik ni datang. Makcik ni kata, dia tanya saya, dia kata siapa yang berhak ke atas rumah yang dimiliki oleh suami dia. Suami dia dah meninggal dunia. Kan, dia kata yang dia concern ni, yang dia ambil berat ni rumah. Sebab dia duduk dalam rumah tu. Makcik ni lingkungan umur dalam awal 60-an macam tu lah. Ya. Jadi saya tanya dia, ada anak ke tak ada anak? Tak ada, kata dia. Okey, apa suami, ibu bapa ada lagi ke tak ada? Tak ada, kata dia. Ni orang Pening lah, orang Pening. Tak ada, kata dia. Okey. Adik-beradik suami ada ke? Ada. Suami ada seorang adik tunggal, adik lelaki tunggal. Oh, cakap macam tu senang je. Biasa kita kira faraid ramai orang terlibat. Ni faraid dia 2 orang aja yang terlibat. 2 orang je. Iaitu isteri 1/4 dan adik lelaki 3/4. Jadi saya cakap dengan dia, faraid dia senang aja. 1/4 makcik, 3/4 adik ipar makcik. Kan? Jadi dia pun cakap dengan saya, dia kata, awak adik ipar saya dapat banyak sangat. Kan? 3/4 banyak ni. Rumah tu bernilai lebih kurang dalam 500,000. Ya. Jadi bernilai dalam 500,000, 1/4 125,000. Itulah bahagian makcik ni. Bahagian balance 375,000, 375 ya adalah milik adik lelaki dia. Oh, jadi saya cakap dengan dia, itu hukum faraid makcik. Ya, jadi tak apa. Makcik pi bincang baik-baik dengan adik makcik. Ya, cakap dengan dia baik-baik supaya dia lepaskan bahagian dia. Sebab dalam faraid, selepas kita mengetahui bahagian kita berapa banyak, nilainya berapa, atas kerelaan orang itu sendiri, dia boleh melepaskan. Ini dipanggil sebagai taharuj. Ya, dia boleh lepaskan bahagian itu bagi kepada siapa-siapa. Ya, jadi makcik pi balik bincang dengan adik ipar makcik. Saya nombor handphone saya tuan-tuan, kan, 016 266 tak boleh lah bagi nombor penuh. Kalau bagi nombor penuh kan pengsan aku tak tidur malam orang dan jawab soalan, kan. Dalam grup yang tengok ramai-ramai ni ada ramai perunding-perunding WhatsApp shop yang sama-sama melihat, ya. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, saya cerita umum saja sebab hari ni saya nak try cover 14 golongan. Ya, saya cerita umum je. Kalau tuan-tuan nak tahu secara terperinci, tuan-tuan jatuh di bawah yang saya sebut tadi tu, ya. Tuan-tuan jatuh di bawah kumpulan ini, pasangan yang tidak ada anak. Tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi perunding-perunding saya yang banyak ada dalam live hari ni. Perunding-perunding WhatsApp shop, sila masukkan nombor telefon dan sebagainya. Jadi orang-orang masyarakat awam yang dengar boleh hubungi perunding WhatsApp shop yang ada dekat dalam ni, ya. Bagi nombor telefon apa semua, ya. Baik. Nombor telefon saya, handphone saya tak pernah tukar semenjak tahun 2004. Sampai hari ni tak pernah tukar. Daripada prepaid dah jadi postpaid, sampai hari ni tak pernah tukar. Alhamdulillah, ya. Jadi tak berapa lama lepas saya jumpa makcik ni, ini cerita sekitar tahun 2005, 2006 macam tu lah, kan. Saya orang tua dalam industri, kan. Daripada tahun itu saya dah berceramah dah. 2005, 2006. Jadi makcik ni telefon tanya saya balik. Makcik ni kata, makcik dah bincang dengan adik ipar makcik, kan, kata dia, kan. Adik ipar makcik pun kata dia pun bukan nak buat apa rumah makcik, dia pun ada rumah dia sendiri. Jadi adik ipar ni pun cakap dengan dia, makcik ni cerita dengan saya, adik ipar saya, makcik cakap dengan makcik, tak apalah kak, saya nak buat apa rumah kakak, saya pun ada rumah saya sendiri. Jadi saya setujulah
lepaskan bahagian saya yang 3/4 ni kepada kakak. Jadi makcik ni kata, orang Pening, saya suka orang Pening. Orang Pening are very good storytellers. Kan, penceritaan yang baik. Orang Pening pandai bercerita, saya suka. Makcik dia kata, saya Dok P, dia cakap dengan saya, dia kata, nak buat apa rumah ni? Saya pada rumah sini, saya setuju lepaskan bahagian 3/4 ni pada makcik. Jadi makcik kata, saya dengar dia kata setuju lepaskan bahagian daripada makcik. Saya cakap dalam telefon, saya habaq dengan dia, Alhamdulillah, Allah panjangkan umur hang, murahkan rezeki hang. Tapi adik ipar dia kata, Sat, belum habis cakap lagi. Saya lepaskan bahagian saya 3/4 dengan syarat kakak banyaklah ikut nilai semasa. Nilai semasa bahagian adik ipar tadi ialah 375,000. Kan? Jadi dia suruh kakak ipar dia bayar 375,000. Makcik dia cerita kat saya dalam telefon. Kan? Lepas tu dia cakap, mana makcik nak cari duit? Kan? Jadi sebab makcik ni tak ada duit nak tebus, maka lepas tu saya tak ada dapat apa-apa cerita lagi daripada dia. Saya pun tak tahu orangnya masih ada ke tidak sekarang, wallahu alam ya. Jadi tak tahu apa-apa, tetapi apa yang akan berlaku kalau mengikut kaedah yang sebenar ialah bila dia pergi ke bicara kuasa, nanti dia pejabat besar kecil, sebab kes ni 2 juta ke bawah, dia pergi ke pejabat besar kecil. Oleh kerana adik ni tadi dia tak tuntut, kakak tak boleh bayar, maka dia tuntut bahagian dia 3/4. Dalam geran tanah nanti akan ada nama kakak dia 1/4, akan nama adik ipar dia 3/4. Isu seterusnya yang timbul ialah apa jadi tiba-tiba adik ipar dia mati. Bila adik ipar dia mati, bahagian 3/4 adik ipar ni tadi akan diwarisi oleh waris-waris adik ipar mengikut hukum faraid. Tuan-tuan boleh bayangkan tak meriah ke tak meriah suasana pada ketika itu. Benda ni semua boleh diselesaikan bagi pasangan yang tidak ada anak. Wah, rasa macam Cikgu Din jual kereta pula. Lelong kan. Bagi pasangan yang tidak ada anak, apakah solusinya? Solusinya ialah suami boleh hibah rumah yang di atas nama dia kepada isteri. Isteri juga boleh hibah rumah yang di atas nama isteri kepada suami. Bila suami mati, rumah ini 100% menjadi milik isteri. Bukan suami mati, masa hidup lagi pun sebenarnya bila rukun dan syarat itu sudah terlaksana, rumah ini sudah pun menjadi milik isteri. Jadi bila mati, tak adalah bahagian faraid, ya, waris faraid ke atas rumah tersebut. Kenapa? Sebab semasa hidup sudah pun dihibahkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang jatuh di bawah kategori ini, pasangan yang tiada anak, gunakanlah solusi hibah yang diperkenalkan oleh Wasiat Syok Berhad. Sebab apa? Sebab Wasiat Syok Berhad ialah syarikat amanah paling berpengalaman di Malaysia semenjak 2004 telah menguruskan hibah. Saya bercakap pada tuan-tuan dan puan-puan, saya berada di Wasiat Syok daripada tahun 2004 sampai hari ini. Ya, saya bercakap dari segi pengalaman operasi pengurusan hibah kita di Mahkamah Syariah. Jadi pasangan yang tidak ada anak, gunakanlah solusi yang diberikan oleh Wasiat Syok Berhad. Hubungilah mana-mana sahabat-sahabat saya dekat dalam tu nanti, ya. Banyak dah bagi banyak dah bagi nombor telefon semua tu, hubungilah mereka, ya. Jangan hubungi saya. Ya, jangan hubungi saya. Sebab tu saya sekadar bagi nombor telefon 016-266. Okey. Seterusnya, pun banyak orang ni, ya, saya percaya kan, ramai orang yang pasangan tidak ada anak ni dia tidak tahu apa kesan dia bila dia mati. Saya percaya ramai tak tahu tu. Jadi kalau kita ada kawan-kawan, adik-beradik, kenalan, jiran sebelah rumah yang jatuh bawah ini, ya, maka gunakanlah kesempatan ini untuk share video ni, share FB live ni dengan diorang, ataupun bagi tahu mereka kesan dia. Saya dah sebut tadi kesan dia, ya. Kedua, yang ini pun ramai orang tak tahu. Pasangan yang ada anak perempuan saja, tak ada anak lelaki, kan? Try dapat anak perempuan, try kali kedua anak perempuan, try kali ketiga anak perempuan, kan? Ada seorang sahabat saya tu, kan, dulu masa saya rajin pergi lepas ceramah kat masjid, lepak-lepak minum-minum teh tarik dengan kawan-kawan, kan. Jadi ada kawan seorang tu, dia ada masa tu dia ada 5 anak perempuan. Jadi kita ni semua pun cakap dengan dia, Bob, kita panggil dia Bob lah, Bob, try lah lagi seorang, mana tahu dapat anak perempuan, try lagi. Lepas tu saya dah lama tak datang ke surau itu, ya, sebab saya
berceramah di surau-surau lain. Selepas beberapa tahun saya datang balik ke situ, ada Bob ni ada lagi. Bila tanya dia dah dapat anak lelaki ke belum? Kan, dia kata belum ada rezeki lagi. Kita pun cakap lah, okey, try lah lagi seorang Bob. Mana tahu. Dia kata nak try. Kata dia kalau try lagi seorang ni, 11 orang dah dapat anak perempuan macam mana? Kata dia, rupanya anak dia dah 10 perempuan. Orang yang ada anak perempuan saja, dengar baik-baik ya. Jangan ambil mudah. Orang yang ada anak perempuan saja, bila dia tidak ada anak lelaki, maknanya dia di kalangan anak dia tidak ada asobah. Asobah ni ialah waris yang menghabiskan. Anak lelaki dalam bahasa faraid dia jatuh dalam kategori asobah. Asobah ni dalam bahasa Malaysianya waris yang menghabiskan baki. Dia akan sapu, apa tinggal asobah sapu. Ya, itu dia punya situasi dia. Jadi orang yang tidak ada anak lelaki, dia cuma ada anak perempuan saja, dia tidak ada asobah di kalangan anak-anak dia. Jadi maknanya harta dia akan pergi ke tempat lain. Sekiranya dia meninggal dunia, pasangan yang tidak, orang yang ada anak perempuan saja ni, dia meninggal dunia. Ya, sekiranya ayah dia telah meninggal dunia lebih awal daripada dia, maka pintu gate-nya sudah pun terbuka. Apa maksud saya pintu gate-nya terbuka? Maksudnya ada pihak lain yang akan berhak ke atas harta dia. Ya, saya ambil contoh diri saya sendirilah. Semudah saya ambil contoh diri saya sendiri. Saya ada 3 anak perempuan. Kan, saya ada ibu, saya ada isteri, ya, dan saya ada 4 adik lelaki. Dalam kes saya, bila saya mati, apa yang berlaku ialah harta pusaka saya akan diwarisi oleh isteri saya 1/8. 3 anak perempuan saya berkongsi 2/3. Mak saya 1/6. Tuan-tuan dengar Ini faraid ni, ini faraid. Isteri saya 1/8. Maknanya bahagian dia telah ditetapkan. 3 anak perempuan saya 2/3. Bahagian dia telah ditetapkan. Mak saya 1/6. Bahagian dia telah ditetapkan. Tetapi kerana ayah saya sudah meninggal dunia lebih awal, maka 4 adik lelaki saya ni adalah asobah. Iaitu kalau kita equalize semua sekali, ada baki. Maka 4 orang ni akan mewarisi baki. Maknanya, bagi orang yang ada anak perempuan saja, tidak ada anak lelaki, kalau ayahnya dah meninggal dunia lebih awal, adik-beradiknya ada bahagian. Ini perbincangan yang hangat. Ya, ada banyak sebenarnya pandangan yang pelbagai. Ya, itu perbincangan secara spesifik kita cerita kemudian lah. Tapi saya nak sebut bahawa pasangan yang ada anak perempuan sahaja, bila berlaku kematian dan ayah telah meninggal dunia, kalau ayah masih hidup, ayah tu yang akan mewarisi baki. Tetapi kalau ayah dah meninggal dunia lebih awal, maka adik-beradik akan mendapat baki. Jadi tuan-tuan bayangkan, kalau kita tak buat apa-apa perancangan harta melalui hibah, kita tak buat hibah ya, untuk rumah kita, rumah. Saya dah hibahkan rumah saya. Sebab apa? Sebab dalam fikiran saya, sebagai ketua keluarga, sebagai ayah, saya hendak selepas saya mati nanti, anak-anak saya ada bumbung tempat mereka boleh berteduh. Rumah ini mereka tak perlu nak rebut-rebut, mereka tak perlu bersusah payah nak berurusan dengan 4 adik lelaki saya tadi. 4 adik lelaki saya tadi, harta pusaka saya yang lain dia dapatlah sebab mengikut hukum faraid. Tapi rumah ni, rumah ni yang saya hibahkan kepada 3 anak perempuan saya. Ya. Jadi bila sekarang saya dah buat hibah itu sudah pun sah dan berkuat kuasa. Ya. Jadi saya mati kemudian tak ada masalah, ya. Tapi hibah tu sudah pun sah. Jadi pasangan yang ada anak perempuan sahaja kena risau. Sebab apa? Sebab bila kita mati, nanti bayangkan isteri anda kena berurusan dengan adik-beradik anda. Saya bukanlah kata adik-beradik ni jahat ke apa ke, tidak. Tapi dia ada banyak komplikasi dia. Dia ada banyak komplikasi, ya. Antara komplikasinya ialah kita antara ipar duai ni kita pun tak tahu kan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pun mungkin ada pengalaman sendirilah kan. Ipar duai ni kan, kalau waktu okey lah, waktu KO lah kan. Jadi waktu mati tu adalah antara waktu KO lah. Biasalah orang kata mati tu KO kan. Jadi jangan ambil risiko. Ya, jangan ambil risiko. Gunakan kesempatan ini untuk kita merancang harta selagi kita masih hidup melalui kaedah hibah. Nak buat hibah macam mana? Pasangan yang ada anak perempuan ni nak buat hibah macam mana? You need to be concerned. Orang yang macam ni, you need to be concerned, very concerned. Ya, jadi gunakan kaedah hibah yang diperkenalkan oleh WhatsApp Shop. Tu kawan-kawan saya kat luar tu ramai, ya, boleh hubungi mereka. Golongan yang ketiga ialah bujang umur lanjut. Tapi sebelum tu saya nak jawab satu soalan daripada Mas Syurah. Mas Syurah tanya, kalau anak lelaki dah meninggal dunia lebih awal macam mana? Okey, contohnya gini. Saya ada seorang hamba Allah ni, ya, yang saya tolong buatkan dokumen hibah dia. Dia ada 3 anak lelaki
dan satu anak perempuan. Tetapi Allah uji dia berat, ya. Masa dia masih hidup tu, tiga anak lelaki dia ni telah meninggal dunia lebih awal daripada bapa dia. Bapa dia masih hidup, tiga anak lelaki ni meninggal dunia. Saya dengar cerita dia, saya pun sama menitiskan air mata. Berat ujian dia, tuan-tuan, ya. Jadi bila dia mula-mula jumpa saya, dia cakap saya ada tiga anak lelaki. So dalam hati saya, alhamdulillah lah, kalau ada tiga anak lelaki. Saya pun cakap dengan dia, tahniah Tuan Haji, bila ada anak lelaki maknanya adalah asobah tadi tu, maknanya waris tu anak lelaki akan menghabiskan. Harta tu tidak akan keluar daripada lingkungan pasangan, anak-anak dan ibu bapa, ya. Jadi dia kata, tapi tiga anak lelaki saya semua dah meninggal. Jadi bila dah meninggal, yang tinggalnya seorang perempuan. Bila dah tinggal seorang perempuan, maknanya dia jatuh balik bawah kategori ni, pasangan yang ada anak perempuan saja. Sebab waris itu dikira pada ketika kematian, ya. Pada masa bapa mati, siapa waris yang wujud? Waris yang dah mati lebih awal itu tidak dikira, ya. Mana waris yang ada ketika kematian sahaja, ya. Jadi dia jatuh bawah kumpulan itu. Jadi menjawab soalan Puan Masyrurah tadi, kalau anak lelaki dah mati, tinggal anak perempuan saja, maka faraid dia akan tertakluk kepada kategori ini, ya. Golongan yang ketiga ni bujang umur yang lanjut, ya, tak kahwin lagi kan, tapi umur dah lanjut. Ini saya dulu pergi Penang, ada satu kumpulan makcik kat Penang kan. Mereka ni jatuh bawah kumpulan ni, ya, bujang umur yang lanjut. Dia duk cerita dengan saya kan, sampai tangan dia gini. Bila tangan dia begini, dia punya gelang dia pun berbunyi lah, kling. Kan? Sebab anak-anak mami kat Penang ni memang tu dia punya gelang lah. Jadi saya tanya dia, makcik, kenapa banyak-banyak negeri saya pi? Kat Penang yang saya ramai jumpa anak mami yang macam ni. Kat Penang. Dia kata kami dulu nak kahwin, kata dia bukan tak ada boyfriend, ada boyfriend. Tapi bila nak kahwin, boyfriend datang rumah hanya ketak, kata dia. Sebab apa? Sebab mak bapak akan tengok boyfriend ni atas bawah. Kau layak ke tak layak kahwin dengan anak aku. Jadi mak bapak punya akhir-harinya kata, tak apa, hang tak usah nak gatai-gatai pergi cari jantan mana. Tak apa, kami carikan jantan. Cari tak jumpa-jumpa sampailah ni umur dah 65 dah, kan. Bujang umur lanjut, bila meninggal dunia, harta pusakanya akan pergi kepada ibu bapa, kalau ibu bapa masih ada. Kalau tak ada ibu bapa, harta dia akan pergi kepada adik-beradik dia, ya. Jadi dengan syarat adik-beradik dia ada lelaki ada perempuan, ya. Jadi orang macam ni yang saya temui, kebiasaannya bujang umur yang lanjut ini, dia ada anak saudara favourite, ataupun mungkin dia ada anak angkat, ya. Dia ada anak saudara favourite yang dia layan macam anak dia, dia sayang macam anak dia. Dan anak saudara favourite ni ialah anak abang dia, anak kakak dia, kan. Diberikan macam-macam semasa hidup, ya. Sebab dia hendakkan perasaan ataupun dia nak rasa kasih sayang daripada anak saudara dia, seolah-olah macam anak sendiri, ya. Jadi orang macam ni kebiasaannya dia hendak bagi harta dia kepada anak-anak saudara favourite dia. Kalau dia nak bagi harta dia kepada anak saudara favourite dia, dia kena guna kaedah hibah. Dia nak guna wasiat pun boleh, tetapi wasiat itu terhad 1/3 saja. Hibah nak bagi banyak mana, bagilah, tak ada masalah, kan. Hibah tak ada masalah, bagilah banyak mana pun nak bagi. Tapi kalau wasiat terhad 1/3 saja. Jadi orang yang bujang umur lanjut ingin memberi harta kepada anak-anak saudara tentu, nak bagi rumah, nak bagi kereta, nak bagi barang kemas, gunalah kaedah hibah, ya. Bukan hibah takaful. Kan ada kawan kat luar buat cerita ni, hibah takaful lah. Ini saya cerita pasal hibah harta yang lain, ya. Hibah takaful tu memang spesifik hibah takaful, ya. Keempat, pasangan yang ada anak angkat. Sebab apa? Sebab anak angkat ni memang tak ada bahagian dalam harta pusaka. Ini pun kes banyak saya jumpa. Seorang hamba Allah tu daripada Kelantan, lama dulu dah saya jumpa. Dia duduk KL lah, tapi dia orang Kelantan, kan. Harta masya-Allah. Ada anak angkat perempuan seorang, anak angkat lelaki seorang, yang dia memang dah ambil daripada kecil, ya. Jadi dia nak bagi harta dia kepada anak angkat, maka dia gunakan kaedah hibah yang ditawarkan oleh wasiat syab. Sebab wasiat syab nak bagi hibah, bukan wasiat syab lah, hibah secara umumnya, nak bagi pada anak angkat, bagilah banyak mana pun boleh, tak ada masalah, ya, bagilah. Kalau guna wasiat boleh. Tadi pun saya dah cerita pasal wasiat, kan. 1/3 agihan. Nak guna wasiat boleh, tapi 1/3 saja, ya, tak lebih daripada 1/3. Kalau nak bagi sebiji rumah, kan, nak bagi saham syarikat, kan, gunalah kaedah hibah, ya. Pasangan yang ada anak angkat. Golongan yang keempat. Golongan yang kelima, suami yang berpoligami. Saya tidak akan lari ke laut
dengan tajuk pada hari ni sebab saya akan spesifik cakap. Ya, saya tak nak cerita lagi dah pasal proses poligami ni, apa benda semua, pengalaman orang poligami ni, sebab saya tidak berpoligami. Jadi saya tak ada pengalaman sebenarnya. Orang yang kat luar sana yang berpoligami jauh lebih berpengalaman daripada saya. Kan? Saya orang yang berpoligami ni macam saya sebut sebelum ni, bijak sana dan bijak sini. Kan? Saya cuma bijak sana je, tak bijak sini, sebab tu tak boleh berpoligami. Tak pandai. Ya? Okey, suami yang berpoligami, kenapa dia perlu membuat hibah? Sebab sekiranya isterinya satu orang dan dia ada anak, isteri ni bahagian dia 1/8 ikut hukum faraid. Tapi kalau isterinya 2 orang dan ada anak, suami ni ada anak kandung, tak kira lah dengan isteri ni ke dengan isteri yang lain yang dia cerai ke apa, tak kira lah. Asalkan suami tu ada anak, 2 orang isteri ni berkongsi 1/16 bahagian sama banyak. 3 orang isteri 1/24 bahagian sama banyak. 4 orang isteri 1/32 bahagian sama banyak. Tanpa mengira isteri yang junior atau yang senior atau isteri yang junior. Bahagian mereka sama banyak ke atas semua harta pusaka yang ditinggalkan oleh suami. Ya? Jadi suami yang bijak sana bijak sini, wahai suami bijak sana bijak sini yang berpoligami di luar sana, gunakanlah kaedah hibah. Rumah besar sekarang ni, rumah agam, banglo yang diduduki oleh isteri pertama, hibahkan pada isteri pertama. Ya, apartmen yang diduduki oleh isteri kedua, rumah teres yang diduduki oleh isteri kedua, rumah semidi, isteri kedua duduk, hibahkan kepada isteri kedua. Rumah teres yang isteri ketiga duduk, hibahkan pada isteri ketiga. Apartmen, kondominium yang isteri keempat duduk, hibahkan kepada isteri yang keempat. Jadi semua orang dah jelas, isteri pertama dapat rumah satu, dia dapat rumah banglo, isteri kedua dapat rumah semidi, isteri ketiga dapat rumah teres, isteri keempat dapat apartmen. Jadi kurang risiko perbalahan. Bukan kata tak ada, kurang risiko perbalahan. Daripada 1998 saya bekerja dalam bidang ini sampai hari ini, saya tak pernah jumpa. Tapi mungkin ada di luar sana yang mana Allah tak takdirkan saya terjumpa. Bila berlaku kematian kepada suami yang berpoligami, saya tak pernah jumpa. Mungkin belum jumpa, tapi tak pernah jumpa. Daripada tahun 1998 sampai hari ini, ya, tak pernah jumpa. Apa yang saya tak pernah jumpa? Saya tak pernah jumpa isteri pertama cakap dengan isteri kedua, tak apalah adik ambil lah duit abang yang 1 juta dalam bank tu. Kakak tak nak, kesian adik ada anak kecil. Kakak anak semua dah besar-besar, dah kerja. Tak apalah adik ambil lah 1 juta. Tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Ya, ada suami yang macam ni. Bila saya bercerita, suami macam ni, dia kata, insyaAllah saya, isteri saya semua insyaAllah boleh bermufakat, tak ada masalah. Saya didik isteri saya dengan baik. Kan? Ramai yang saya jumpa yang cakap macam tu. Terserahlah pada masing-masing. Sebab apa tuan-tuan? Sebab harta ni adalah tanggungjawab kita kerana kita punya. Jadi dia menjadi tanggungjawab kita yang mana kita akan dipersoalkan. Ya, jadi kalau ada seorang hamba Allah ni kan, yang macam ni lah, yang macam ni kan. Selepas saya bercerita, datang rumah dia kan, cerita, ya, rumah dekat Damansara Heights ni, yang datang rumah dia cerita pasal libah ni apa semua. Jadi dia lepas tu isteri dia pun duduk kat situ. Jadi dia cakap, "Pin, ni I nak hibahkan rumah yang ni, I nak hibahkan pada anak ni. Okey, rumah yang ni I nak hibahkan pada anak ni." Dia dah ada senarai dah. Rumah yang nombor 1 ni I nak hibah pada anak ni, nombor 2 I nak hibah pada anak ni, nombor 3 ni apartmen ni, kondominium ni I nak bagi datin, I nak hibah kat datin. Ya, ini I nak bagi ni. Okey. Saya tanya dia, "Ini saja ke listing yang Datuk ada?" Ya, ini semua harta yang saya ada. Yang lain-lain yang Datuk tak declare ada ke? Saya saja lah gurau-gurau macam tu kan. Dia kata, tak ada. Semua ni my properties are all listed there, kata dia. Ya. Jadi dah habis semua cerita semua. Okeylah. Saya ambil arahan je lah. Saya yang menurut arahan. Saya ambil arahan. Okey, dia nak bagi macam ni. Okey, fine. Sampai dekat pintu pagar luar, ya, dia mengiringi saya keluar. Dia pegang bahu saya. Dia kata, "Ben, actually I have a second wife." Saya pun tengok muka dia. "Datin tahu ke?" Saya tanya dia. "Datuk ada second wife?" Dia tak tahu. Tapi dia buat-buat. I rasa dia tahu, tapi dia buat-buat macam dia tak tahu. Tapi dia tak tanya, I tak cakap lah. Kan? "Datuk nikah di mana?" "Sepadan." Jadi, nikah sepadan. Isteri pertama tak tahu. Tak tahulah, mungkin isteri kan, kalau suami ni berpoligami macam-macam mana pun terdetik dalam hati dia, jangan-jangan dah aku ni dah dimadu kan. Biasa isteri dia adalah perasaan macam tu kan. Jadi saya cakap dengan dia, "Datuk,
Kalau Datuk ada isteri kedua, kemudian Datuk telah membuat hibah memberikan semua harta kepada isteri yang pertama, Datuk sudah tidak berlaku adil. Kan? Nanti di akhirat Datuk jalan sengit sebelah sebab tidak adil kepada isteri yang kedua. Kan? Dari segi hukum syarak tu dah sah isteri kedua. Dari segi perundangan Malaysia nak kena daftar mahkamah tu cerita kedua lah. Kan? Jadi Datuk sudah berlaku tidak adil. Nanti Datuk jalan sengit sebelah di akhirat. Dan bila Datuk meninggal dunia, perang besar ni tu antara isteri pertama dengan isteri kedua ni, kan? Sebab isteri kedua tidak diallocate dengan mencukupi, ya. Jadi perang besar ni. Dia pun termenung tengok langit membiru. Lepas tu dia cakap dengan saya, tak apalah, masa dia orang perang tu I pun dah mati. So you settle lah. That's why I'm paying you for. You settle lah dia orang gaduh macam mana. Ini suami yang berpoligami tetapi tidak bijaksana dan tidak bijak sini. Dia nak berpoligami, dia bijak. Tapi dia nak menguruskan harta dia supaya berlaku adil pada isteri-isteri, dia tidak bijak. Ya? Jangan jadi suami macam tu, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tuan-tuan. Jangan jadi suami macam tu. Ya? Jadi dia kata, tak apa, masa dia orang gaduh, aku pun dah mati, lantak dia orang nak gaduh, kata dia. Dia nak selamatkan diri dia atas dunia, kat akhirat nanti lantak lah, kata dia. Kan? Okey. Yang kelima, ada soalan. Kalau ada dokumen harta sepencarian dengan isteri yang pertama untuk pasangan berpoligami, macam mana? Bahagian, ini... saya tak nak cerita panjang-panjang tau pasal poligami. Tuan-tuan yang tanya. Sebelum ni saya cerita panjang pasal poligami, orang marah. Harta sepencarian boleh dituntut, ya, ketika suami mati, selepas suami mati. Bercerai hidup, yang maknanya bercerai mati, bercerai hidup, dan ketika suami ingin berpoligami. Kalau ada dokumen harta sepencarian telah dibuat untuk isteri yang pertama, maka harta seperceraian itu berkuat kuasa. Yang isteri dapatlah. Tapi tuan-tuan perempuan, puan-puan terutamanya, para wanita di luar sana. Nanti saya akan buat satu topik khas untuk para wanita. Setuju tak? Saya akan cerita pasal wanita je dalam bab harta pustaka ni. Setuju ke tak setuju? Kalau ada 5 orang tersetuju, nanti saya buat. Nanti saya buat satu sesi khas untuk para isteri di luar sana berkenaan tentang harta, termasuklah juga poligami, harta sepencarian, mut'ah dan sebagainya. Ini bukan mengasut, kan? Ini hendak memberi tahu puan-puan, para isteri suri rumah tangga di luar sana tentang hak puan-puan, ya. Jadi harta sepencarian boleh tak dituntut kalau dah ada dokumen dan sebagainya, boleh, ya, untuk isteri yang pertama. Kalau siapa yang setuju, type setuju. Tapi tak ada hadiah, ya. Sebab saya memang tak suka nak offer hadiah, orang suruh share ni, tak suka, ya. Baik. Golongan yang keenam, suami kematian isteri yang berkahwin semula. Okey, dah ada 4 orang. 5 orang, okey, ngam. Nanti next topik nanti kita cerita pasal hak isteri, ya, ke atas harta pusaka suami, ya. Dah ramai dah pula. Dah cukup kan. Ramai dah tu, ramai. Saya nak 5 orang je setuju. Dah semua orang setuju pula dah. Okay. Hak suami, nak tahu tak? Suami nak tahu tak hak suami ke atas harta pusaka isteri? Nak tahu? Kalau yang ni para suami pula, kalau nak tahu, cakap nak tahu, ya. Cakap setuju. Nanti kita buat untuk suami. Selepas kita buat untuk isteri, lepas tu kita buat untuk suami, ya. Jadi suami cepat Basir kata setuju, kata Basir. Okey, golongan yang keenam ialah suami kematian isteri yang berkahwin semula. Isteri meninggal dunia, suami berkahwin semula. Dalam kes ini, ya, memang saya banyak sekarang pukul 11, ya, kita cuba berakhir sebelum pukul 11.30, ya, sebelum tahun 11.30. Okey, baik. Suami yang kematian isteri berkahwin semula dengan wanita yang lain, ya. Dalam kes ini, bila isteri meninggal dunia, kan, ada suami ni, kalau tuan-tuan perasan, kan, tidak ada persatuan suami tunggal di Malaysia, ya. Okey, semua orang setuju tu. Jadi kita buat nanti isteri, lepas tu suami, ya. Kita buat untuk sesi khas macam tu, ya. Baik. Tapi tadi saya nampak ada ikon orang marah lah nak cerita pasal poligami. Tak ada lah cerita, kan. Sebab ada orang marah lah tadi, saya nampak ada ikon macam tu, kan. Mungkin dia tak suka kan kot. Tak nak tahu. Okey. Di Malaysia tidak ada persatuan bapa tunggal. Ada tak?
Saya tak pernah jumpa lah, tapi tak tahulah, mungkin ada lah dekat mana-mana kan, tapi saya tak pernah jumpa kan. Tetapi ada banyak persatuan ibu tunggal. Betul tak? Ibu tunggal banyak, suami bapa tunggal tak banyak. Kenapa? Kerana isteri yang kematian suami, kebiasaannya ramai yang terus kekal sebagai ibu tunggal sampai berlaku kematian. Suami yang kematian isteri, dia biasanya status bapa tunggal tu sekejap saja. Selepas tu dia sudah tidak tunggal lagi. Sebab itu tidak ada persatuan bapa tunggal. Kerana keahlian dia dah gugur bila dia tidak tunggal lagi kan. Dan dia tunggal sekejap je. Sebulan je dia tunggal. Lepas tu dia dah tak tunggal lagi dah kan. Sebab itulah berlaku situasi suami yang kematian isteri berkahwin semula. Ada satu kisah menarik saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan tentang situasi ni. Suami yang kematian isteri ya. Bila isteri dia meninggal, suami dia duduk sorang-sorang kat kampung. Ini orang Kuala Terengganu. Cerita lama ni tuan-tuan. Saya pun tak tahu arwah ni hidup lagi ke tidak. Saya pun tak tahulah. Ya. Saya berceramah dekat Kuala Terengganu. Lepas tu datang hamba Allah ni, pakcik ni datang cerita kat saya. Tuan Haji ni datang cerita kat saya. Dia kata, dia ada masalah kata dia. Saya tanya masalah apa Ji? Ya. Kita ni buat kerja dalam perancangan harta ni, kebiasaannya orang akan cerita backdrop situasi dia. Ya, jadi we have to be a very good listener, a very empathy listener. Ya, dengar. Saya ada masalah. Ya, isteri saya meninggal dunia. Ya, saya duduk sorang-sorang kat kampung, kat Kuala Terengganu. Anak-anak semua duduk KL kata dia. Anak duduk KL. Ya, jadi dia kata saya sorang-sorang kat rumah. Kan? Jadi saya risau dengan keadaan diri saya yang berseorangan di rumah. Anak-anak pun risau dengan keadaan diri saya yang berseorangan di rumah. Jadi anak-anak pun cadangkan pada saya untuk mencari pengganti ibu mereka. Sebab saya dah setahun lebih dah menunggal masa tu. Ya, jadi anak-anak pun takut saya jatuh katil ke malam-malam nak pergi bilik air, terjatuh dalam bilik air ke apa ke kan. Jadi anak-anak risau. Jadi anak-anak cadang kepada saya, carilah pengganti. Mereka bersedia untuk menerima siapa pun penggantinya. Ya. Jadi saya kata, saya nak cari siapa kata dia. Saya bukan tahu siapa-siapa kan. Jadi anak-anak pun balik kampung bawa recommendation, bawa katalog. Contohnya lah, bukanlah katalog kan, tapi dia bawa lah pilihan. Ayah, apa kata ayah kahwin dengan Mak Mun yang duduk kat kampung seberang tu. Ya, saya tak boleh cakap Haji ni duduk mana, nanti orang Kuala Terengganu kenal. Sebab masa tu lah saya difahamkan Haji ni famous. Ya. Apa kata ayah kahwin dengan Mak Mun yang duduk dekat ni, Maimun sebenarnya. Mak Mun yang duduk di kampung seberang sana tu. Mak Mun ni dulu bekas cikgu. Jadi kehidupan dia memang berdisiplin lah. Tapi dia dah pencen lah, kata anak-anak dia. Bapak dia berkata, okey, ada pilihan lain ke? Ada. Satu lagi ada Mak Jah, Katijah namanya. Mak Jah kata dia. Mak Jah ni bagus saya. Sebab Mak Jah ni dia jururawat pencen. Kan? Yang tadi tu cikgu pencen. Yang ini jururawat pencen. Jadi dia bangun pagi, dia boleh ambilkan ayah punya tekanan darah, dia boleh cek ayah punya gula, kan? Cocok tengok cek ayah punya gula. Jadi ayah punya kesihatan sentiasa terjaga. Gambar tak nampak ya, Puan Zaliha. Gambar tak nampak ya. Orang lain ada tak nampak gambar saya ke? Ya? Ada tak nampak ke? Puan Zaliha daripada Manjung kata cuma dengar suara je ya, tapi gambar tak nampak ya. Nanti sekejap saya cuba gelapkan bilik. Nampak tak? Saya dah gelapkan studio saya. Ya, kalau tak gelap je kena ikut cakap kawan-kawan macam tu kan. Cuba keluar dan masuk balik. Ya. Baik. Mak Jah adalah jururawat pencen, kan? Jadi nampak cantik Puan Mani, ya. Mak Jah ialah jururawat pencen. Jadi senang dia nak jaga ayah, kan? Nak ambil tekanan darah, nak ambil gula pagi-pagi, jadi kesihatan ayah akan terjaga. Yang ayah ni cerita dengan saya kan. Dia kata yang anak-anak recommend semua yang dah pencen, kata dia. Kan? Saya tak nak yang dah pencen, saya nak yang muda, kata dia. Bapak dia ada taste sendiri, anak dia suruh kahwin dengan orang tua. Mana dia nak? Kan? Jadi bapak dia ni berkahwin lah dengan seorang cucu daripada Kariah Masjid dia yang berusia pada ketika itu 18 tahun. Si ayah ni
berusia hampir 67 tahun. 18 tahun dengan 67 tahun, tuan-tuan. Kan? Jadi saya pun saja cakap dengan dia, tanya. Saya selalu cerita dia ni sebab saya banyak memori, banyak pengalaman kan. Jadi saya suka cerita kisah ni sebab orang tua ni IQ dia tinggi kan. Saya sekadar tertanya-tanyalah. Ya, bila Tuan Haji pilih untuk bernikah semula, kenapa pilih budak umur 18 tahun? Itu dah level cucu dah tu. Sebab orang tua ni umur 67 tahun Tuan Haji ni. Kenapa pilih budak yang umur 18 tahun? Jadi orang tua dia kata macam ni lah contoh. Saya tak kerti nak slangkan Terengganu dia macam mana, tapi saya faham lah apa dia cakap. Dia kata contoh dia gini lah. Bila saya nak tukar tayar kereta, kata dia, tayar kereta saya dah botak. Saya nak tukar tayar kereta. Takkan saya nak tukar tayar yang botak juga? Tentulah saya tukar tayar baru yang bunganya tebal. Jadi bila ambil corner dalam keadaan hujan lebat, ambil corner di jalan raya, tidaklah terbabas, kata dia. Saya pun duk fikir, apa kaitan tayar dengan isteri baru usia 18 tahun ni kan. Jadi terfikir. Jadi itu yang saya kata, orang tua ni IQ dia tinggi kan, mungkin mencapai tahap 200. Sebab saya pun tak terfikir apa kaitan antara tayar baru yang berbunga tebal dengan isteri baru yang berusia 18 tahun kan. Saya pun tak terfikir, tapi orang tua ni boleh terfikir. Lepas tu orang tua ni cakap gini, sebenarnya kalau saya pilih isteri yang sama umur dengan saya, saya ni 67, isteri saya yang baru saya kahwin pun umur 65. Kalau saya jatuh dalam bilik air, saya panggil dia minta tolong angkat saya, dia nak angkat saya, dia pun jatuh dalam bilik air, kami dua-dua keras dalam bilik air, kata dia. Saya pun dengar, ya tak iyalah, betul lah cakap orang tua ni, pandai dia bagi analogi tu cantik. Tapi selepas dia nikah dengan budak umur 18 tahun ni, anak-anak dia sudah tidak balik ke kampung. Sebab anak-anak dia sangat tidak bersetuju, menentang bapa dia untuk nikahi budak. Bukan untuk menikahi, dah nikah pun masa tu dengan isteri baru umur 18 tahun. Anak dia sangat menentang. Jadi bagaimana dia nak menetralkan suami yang berkahwin, yang kematian isteri dan berkahwin semula ini, dapatkanlah perkhidmatan daripada WhatsApp shop, daripada kawan-kawan saya kat luar sana. Buatlah hibah. Maknanya dia boleh hibahkan harta tertentu pada anak, dia boleh hibahkan harta tertentu kepada isteri dia yang 18 tahun kan. Ada satu kes tu yang saya kendalikan sendiri personal. Anak dia tak nak balik rumah bapak dia, bertahun-tahun tak balik. Jadi bila saya kata dia buat hibah, jadi bapak dia pun dah buat decision. Okey, saya nak buat hibah. Bapak dia dah buat keputusan, saya nak buat hibah. Saya nak bagi anak saya yang sulung, yang ni banyak harta ni, rumah ni, yang ni, tanah ni, rumah ni, bagi pada orang ni. Tapi sekarang ni dia orang tak nak balik. Macam mana nak sign? Sebab hibah tu dia ada, kalau tuan-tuan ingat saya sebut rukun hibah ya. Dia ada pemberi, penerima, harta sirah, dia ada ijab kabul ni. Jadi anak-anak kena balik sebab nak berijab kabul dengan ayah. Tapi anak-anak tak nak balik. Saya cakap, tak apa Tan Sri, biar saya telefon. Saya telefon anak dia, bagi tahu bapak dia nak buat hibah. Jadi bapak dia tanya anak-anak dia nak balik ke tidak sign dokumen hibah. Kalau anak-anak tak nak balik, tak apa, tak dapat lah kan. Bapak dia bagilah orang lain, berebut anak-anak balik kan. Tak balik tak dapat kan, berebut anak-anak balik. Jadi sepanjang majlis akad hibah tu ya, anak-anak ni semua muka diam. Yang tak lama tak balik ni muka masam, tunduk je. Memang marah betul lah dengan bapak dia. Jadi saya pun sebut, anak-anak, ayah memberikan hibah ni kepada anak-anak kerana walau apa pun yang berlaku, kasih sayang ayah kepada anak-anaknya tidak bertepi. Ayah tidak pernah discriminate, sayang anak itu lebih, sayang anak ini kurang. Semuanya ayah sayang. Sebab ayah mengharapkan belas ihsan kamu selepas ayah tak ada besok, untuk mendoakan roh ayah. Kerana itulah antara amalan yang tidak putus daripada seorang anak Adam, iaitu doa anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, jadi hari ini ayah nak hibahkan harta-hartanya kepada kamu. Saya habis dia cakap macam tu tuan-tuan. Anak-anak yang lama tak balik ni tadi serbu kaki bapak dia, cium peluk kaki bapak dia, minta maaf dengan bapak dia. Kan? Jadi kita yang buat kerja ni, alhamdulillah ya. Inilah yang saya sebut awal-awal tadi. Kita buat kerja ni kerana kita nak mendapatkan keredaan Allah. Bukan sebab duit. Duit tu secondary. Yang pertamanya sebab nak dapat keredaan
Allah. Jadi selesailah masalah. Golongan yang keenam, suami yang kematian isteri berkahwin semula, gunakanlah perkhidmatan hibah. Nak dapat daripada mana? Kawan-kawan saya dekat dalam tu ramai. Ya. Ketujuh, golongan yang ketujuh, sempat tak nak habis ni. Kalau tak sempat kita sambung hari lain boleh tak agak-agaknya? Siapa yang rasa nak sambung hari lain, sebab sekarang ni kita dah hampir 1 jam setengah. Siapa yang nak sambung hari lain, cuba tanya setuju sambung hari lain, ya, sebab kita tak nak stres sangat, tak nak stres, ya. Nanti stres, ya. Pasangan yang ada anak OKU. Pasangan yang ada anak OKU, ya. Sebab di dalam faraid tidak dibezakan antara anak OKU atau anak yang normal. Perbezaan ialah anak lelaki dan anak perempuan yang menentukan bahagian. Satu bahagian anak perempuan, 2 bahagian anak lelaki. Tapi tak pernah dibezakan orang ni normal ke tak normal. Jadi bagi orang yang ada anak OKU, kita sambung, kita berhenti tepat pukul 11.30, ya, kita sambung. Sambung berhenti ke ataupun sambung sesi yang lain, Datin? Kan? Sambung hari lain. Okey. Jadi kita habis sampai 11.30. Lepas tu kita sambung hari lain, ya. Jadi pasangan yang ada anak OKU, mereka boleh menggunakan kaedah hibah, mereka boleh memberi harta yang lebih kepada anak OKU ni tadi. Tetapi anak OKU ni, kalau anak OKU ni tidak waras akal fikiran, ya. Dia boleh hibah kepada anak itu, tetapi diterima oleh pemegang harta yang dilantik, pemegang amanah yang dilantik. Boleh, ya, walaupun anak tu anak OKU. Sebab apa? Sebab anak OKU ni, dia sampai dia meninggal dunia nanti, dia tak boleh nak menjaga diri dia. Jadi kena ada peruntukan harta yang mencukupi untuk dia. Selagi mak bapak masih hidup, mak bapak mungkin boleh menanggung anak OKU ni. Tapi bila mak bapak dah meninggal dunia, macam mana anak OKU ni? Peruntukan perbelanjaan dia macam mana? Ya. Kalau kita sambung hari ni hari Sabtu, besok Ahad saya free, Isnin, Selasa, Rabu saya penuh. Walaupun duduk di rumah PKP, mesyuarat pagi petang malam tak habis-habis, ya. Kalau kita sambung besok boleh tak? Besok kita sambung waktu yang sama, pukul 10 pagi lebih kurang macam tu, kita ambil another 1 hour ataupun 1.5 hour untuk kita completekan, ya. Boleh tak? Bagi idea kalau ambil besok hari Ahad. Alah, macam lah korang banyak sangat kerja nak buat. Hatta, lama tak jumpa. Sihat Hatta, anak-anak sihat? Hatta ni dulu bekas programmer kita di WhatsApp Shop, ya. Bekerja di Telekom sekarang kan Hatta. Ya. Seronok dapat tengok Hatta pun masuk. Okey, pasangan yang ada anak OKU, ya, kena buat hibah sebab anak OKU ni kena diberikan harta yang lebih banyak, peruntukan yang lebih banyak supaya dia boleh menampung kehidupan dia sampai bila-bila, ya. Jadi ini 7 golongan yang saya sebut. Saya ulang balik, ya, sebagai penutup. Saya ulang balik. Soalan tak apa, besok kita boleh tanya. Besok kita ada 7 golongan lagi, ya. Besok kita boleh sambung cerita dan soalan-soalan boleh sambung besok. Besok jangan lupa pukul 10 pagi, ya, waktu yang sama, tempat yang sama, iaitu di rumah masing-masing. Memanglah rumah masing-masing kan, nak pergi mana. Pukul 10 pagi besok hari Ahad kita sambung, ya. Saya ulang balik sebagai penutup. Siapakah dia golongan yang memerlukan hibah? Sebab bukan semua orang perlukan hibah. Golongan yang pertama ialah pasangan yang tidak ada anak. Kalau kita ada kawan-kawan, adik-beradik, jiran kita yang jatuh bawah golongan ini, beritahu mereka. Kesian. Bila dah berlaku kematian, bermasalah, susah nak tolong, ya. Golongan yang kedua, pasangan yang ada anak perempuan saja. Anak perempuan je, tak ada anak lelaki, tak ada rezeki anak lelaki. Bila orang macam ni, adik-beradik dia ada bahagian sekiranya ayah dia telah meninggal dunia lebih awal, ya. Jadi boleh gunakan kaedah hibah. Macam saya hibahkan rumah saya kepada anak perempuan saya. Saya mati, ya, rumah tu adalah milik anak-anak perempuan saya. Tetapi harta saya yang lain, duit di bank dan sebagainya yang saya tak buat apa-apa, harta-harta itu adalah pusaka yang mana adik-beradik saya ada bahagian. Saya bab duit ni saya tak kisah, sebab duit ni dia orang dah dapat bahagian dia orang masing-masing, terserah pada mereka lah dia orang nak buat apa. Tapi kalau rumah kan, nama adik-adik saya masuk dalam geran rumah saya, dia akan jadi masalah. Sebab nanti bila adik-beradik saya mati, waris-waris mereka pula akan menguasai, mewarisi bahagian mereka, dan waris-waris mereka pula akan masuk dalam nama mereka dalam geran rumah saya. Serabut. Nanti anak saya tanya kenapa pula sepupu dia pun ada bahagian kat atas rumah dia. Ya. Golongan yang ketiga, bujang yang umur lanjut tapi tak kahwin-kahwin. Bujang memang tak kahwin lah, kan. Yang ni biasanya dia ada harta sendiri, dia nak bagi kepada anak-anak saudara dia. Guna kaedah hibah. Nak guna wasiat boleh, tapi wasiat terhad 1/3 sahaja. Golongan yang keempat, pasangan yang ada anak angkat. Anak angkat tidak ada bahagian.
dalam harta pusaka kita nak bagi mereka bahagian, kita guna kaedah hibah. Nak guna wasiat boleh, tapi wasiat 1/3 saja. Hibah nak bagi banyak mana pun bagilah, tak ada masalah. Golongan yang kelima, suami yang berpoligami. Sebab saya dah sebut tadi, bahagian isteri semua sama, baik isteri senior maupun isteri junior. Kita nak berlaku adil, kan? Kau berpoligami, kau kena adil lah, kan? Kita nak berlaku adil kepada isteri-isteri, guna kaedah hibah. Hibahlah harta-harta kita kepada isteri pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi dia mengurangkan risiko, bukan menghapuskan risiko. Golongan yang keenam, suami kematian isteri yang berkahwin semula. Sebenarnya bukan suami je yang kematian isteri berkahwin semula. Isteri yang kematian suami berkahwin semula pun akan menghadapi masalah di mana mungkin anak-anak tidak sebulu, ya, dengan bapa angkat, bapa tiri dan mak tiri. Okey, golongan yang ketujuh, pasangan yang ada anak OKU. Jadi ini adalah orang-orang yang berkeperluan untuk membuat hibah. Nak buat wasiat, kena ingat, kalau penerima wasiat itu adalah waris, iaitu orang-orang yang berhak menerima harta hukum pusaka, maka perlu dapat kebenaran daripada waris-waris yang lain. Hibah, nak bagi siapa, bagilah, tak ada masalah. Ya, jadi ini golongan yang memerlukan hibah. Ya, sekarang pukul 11, 17, tak apalah, kita boleh habis jugalah. 11:17, besok sambung ya. Nanti jangan lupa kita sambung semula besok pukul 10 pagi di waktu yang sama, di tempat yang sama, iaitu di rumah masing-masing. Ya, jadi sharekan apa yang kita kongsi hari ini pada kawan-kawan kita, pada adik-beradik kita, pada kenalan kita, pada jiran tetangga kita, pada rakan sepejabat kita. Sebab kesian 7 golongan yang saya dah sebut ni tadi, kebanyakannya tidak faham apabila berlaku kematian, apa kesan dia kepada harta pusaka mereka. Kebanyakannya tidak faham. Ya, sebab yang mereka selalu beranggapan bahawa bila aku mati, aku pergi ke anak aku lah, pergi ke isteri aku lah. Salah. Ya, ada pihak-pihak lain yang terlibat. Jadi kepada masyarakat di luar sana ingin mendapatkan perkhidmatan WhatsApp Shop, ingat WhatsApp Shop ialah syarikat amanah patuh syariah yang mempunyai corporate governance, setaraf syarikat seneraian awam, yang bersifat perpetuity, yang mempunyai panel syariah yang memastikan semua format dokumen perkhidmatan dan operasi WhatsApp Shop adalah patuh syariah, patuh hukum syarak dan juga patuh undang-undang di Malaysia. Ya, jadi pilihan terbaik anda kalau nak buat hibah, dapatkanlah perkhidmatan hibah daripada WhatsApp Shop Berhad, pelopor dan peneraju hibah di Malaysia. Ya, jadi insya-Allah panjang umur murah rezeki. Besok kita berjumpa lagi pukul 10 pagi. Santai-santai saja kita bercerita, rancang harta dan urus pusaka. Kini tepat dan mudah. InsyaAllah kita jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.